Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan membincangkan serta merumuskan infografik yang telah kami hasilkan yang mengambil masa hampir 2 bulan untuk menyiapkannya. Dan infografik kami bertajuk konsep insan dan hubungan dengan alam sekitar menurut perspektif pelbagai agama. Daripada tajuk tersebut, kita dapat memastikan bahawa kami akan membincangkan 4 agama utama di Malaysia ini, antaranya adalah Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Dan daripada infografik ini, objektif utama kami adalah untuk mengenal pasti konsep insan menurut perspektif pelbagai agama. Dan yang kedua adalah menjelaskan hubungan antara manusia daripada pelbagai agama dengan alam sekitar. Dan objektif terakhir adalah mengenal pasti hubung kait antara konsep insan dengan alam sekitar dari perspektif pelbagai agama. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada individu untuk menerangkan berkaitan alam sekitar dalam perspektif agama. Okey, terima kasih kepada Nur Hakimi. Sekarang saya akan menerangkan konsep alam sekitar dalam perspektif agama. Yang pertama ialah agama Islam. Berkaitan pelbagai agama dengan alam sekitar, yang pertama adalah agama Islam. Dalam sejarah Islam, arahan awal Nabi Muhammad SAW selepas baginda menawan Mekah ialah supaya pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan tidak dimusnahkan, dan amalan ini dijadikan prinsip dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan dan memberi peringatan kepada manusia untuk menjaga alam semula jadi, iaitu dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7 dan surah Al-Luqman ayat 10. Perlu ada hubungan yang baik antara manusia dan alam sekitar. Pemikir-pemikir alam gariskan untuk orang Islam dan sejagat, iaitu Islam yang bijak alam sekitarnya dengan baik dan sih. Dalam agama Hindu pula, Allah sesuatu kerana ada dunia yang ada konsep penjelmaan semula. Setiap perbuatan akan dibalas baik dan sebaliknya. Konsep karma menunjukkan tentang sikap manusia pada masa dahulu. Bagi masyarakat Hindu, walaupun manusia mempunyai nilai hidup yang lebih tinggi dari ciptaan lain, mereka tidak boleh tamak sebab setiap ciptaan tersebut mempunyai jiwanya yang tersendiri. Seterusnya, saya akan memberikan kepada orang lain. Terima kasih Ain. Seterusnya alam sekitar dalam perspektif agama Kristian. Berdasarkan agama Kristian pula, tokoh yang paling terkenal sikapnya mengenai alam sekitar ialah St. Francis of Assisi yang dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Padri Benediktin terkenal sikap prihatinnya yang mementingkan pemeliharaan alam sekitar dari segi amalan dan falsafah hidupnya. Seterusnya agama Buddha. Berdasarkan kepercayaan Buddha, manusia diminta untuk menghormati dan berinteraksi dengan alam sekitar secara harmoni. Prinsip kepercayaan Buddha ialah jangan mencemarkan dunia serta memusnahkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan kerana semasa penjelmaan semula kelak kita akan membunuh saudara mara dan ibu bapa kita sendiri. Itulah antara beberapa yang telah diterapkan dalam ajaran agama masing-masing agar kita sebagai manusia, iaitu salah satu makhluk yang menghuni di bumi ini agar sentiasa menghargai dan menjaga alam sekitar daripada segala kemusnahan. Agama Buddha misalnya sebahagian daripada matlamat utama konsep Dharma adalah hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Seterusnya dipersilakan. Kami telah membuat kajian tentang konsep insan dan hubungan alam sekitar menurut perspektif pelbagai agama. Jadi kajian ini telah dilakukan dengan memberi borang Google kepada pelajar bercedera pengajian alam sekitar tahun 2020
dan beberapa orang secara rawak. Responden perlu menjawab borang Google yang diadakan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang berkaitan konsep insan dan hubungan alam sekitar mengikut perspektif berbagai agama. Berikut merupakan catatkan yang menunjukkan terdapat 62 responden yang telah menjawab borang Google. Terdapat 85% daripadanya adalah beragama Islam, iaitu kumpulan majoriti yang terdapat di Malaysia, manakala 10% adalah beragama Buddha, 3% adalah beragama Kristian dan 2% yang beragama Hindu. Bagi memperlihatkan berkaitan konsep insan dan hubungan alam sekitar menurut perspektif berbagai agama, sebanyak 5 soalan telah diberikan di dalam borang Google untuk dijawab oleh responden. Oleh itu, saya beri kepada Farah untuk menerangkan soalan tersebut. Okey, terima kasih Dura. Menurut soalan selidik yang pertama ialah tentang kefahaman mereka terhadap maksud alam sekitar. Sebanyak 96.8% menjawab ya, manakala 3.2% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden daripada pelbagai agama memahami konsep alam sekitar dengan betul. Manakala soalan yang kedua ialah tentang kepekaan mereka terhadap alam sekitar di sekeliling mereka. Sebanyak 98.4% responden menjawab ya dan 1.6% menjawab tidak. Peratus yang menjawab ya menunjukkan individu di Malaysia mengetahui keadaan alam sekitar di sekeliling mereka. Seterusnya, saya serahkan kepada Farhana. Soalan ketiga merupakan pendapat responden tentang keadaan alam sekitar di Malaysia. Sebanyak 5 jawapan disediakan, iaitu sangat baik, baik, sederhana, tidak baik dan sangat tidak baik. Seramai 3.2% responden menjawab sangat baik, 19.4% menjawab baik, 8.4% menjawab sederhana, 16.1% menjawab tidak baik dan 12.9% menjawab sangat tidak baik. Berdasarkan majoriti daripada responden bersetuju bahawa keadaan alam sekitar di Malaysia adalah pada tahap yang sederhana mengikut pemerhatian mereka. Soalan keempat, tentang berkaitan konsep insan dan hubungan alam sekitar dengan agama mereka. Seramai 96.8% responden menjawab ya dan 3.2% menjawab tidak. Berdasarkan peratus tersebut menunjukkan mereka bersetuju bahawa konsep insan dan hubungan alam sekitar berkaitan dengan agama mereka. Seterusnya saya serah kepada Alif. Okey, terima kasih. Baiklah, untuk soalan yang kelima, yang merupakan soalan yang terakhir dan juga pilihan jawapan ya dan tidak, seramai 98.4% menjawab ya dan 1.6% menjawab tidak pada soalan pendapat mereka tentang agama lain juga menyuruh penganutnya memelihara dan memelihara alam sekitar. Antara pendapat yang diberikan oleh responden iaitu Islam sangat mementingkan kebersihan terutamanya alam sekitar. Semua agama mengajar penganutnya untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Alam sekitar merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang perlu dijaga setiap agama, mengajar kebaikan kepada semua umatnya termasuk dalam aspek persekitaran. Baiklah, untuk yang terakhir iaitu kesimpulan. Daripada kesimpulan konsep insan dan hubungan dengan alam sekitar, menurut perspektif pelbagai agama adalah setiap agama mengajar penganutnya untuk berbuat baik pada semua perkara termasuk alam sekitar. Hal ini telah dijelaskan dalam setiap agama dari segi sejarahnya melalui kitab penceritaan dari alim ulama tentang kepentingan setiap individu untuk menjaga alam sekitar. Setiap insan yang mempunyai akal fikiran adalah satu tanggungjawab untuk individu tersebut melindungi dan menjaga alam sekitar seperti yang sedia ada, supaya generasi akan datang juga dapat merasai keindahan alam sekitar tanpa sebarang pencemaran atau kerosakan. Peribahasa ada mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Terima kasih.